Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan. Kita memasuki fasa terakhir, minggu terakhir. Hampir-hampir masuk minggu terakhir untuk pilihan raya bagi bagi kempen pilihan raya PRU 15. Paling mencuri tumpuan adalah Khairi Jamaluddin yang memang sekarang ini bolehlah dikatakan dalam keadaan yang kritikal dan bahaya. Dan memang saya kesian dengan Khairi Jamaluddin lah. Saya kesian dengan Khairi Jamaluddin. Saya tidak tahu apa pendapat kamu, tapi ini pendapat saya sendiri saja. Betul atau tidak, itu pendapat saya sendiri. Okey? Saya punya pendapat, saya kata Khairi Jamaluddin memang dah kena game lah. Khairi Jamaluddin memang dah susah lah untuk menang. Susah untuk menang sebab dia lawan di kubu kuat Pakatan Harapan. Bukan senang dia menang dan saya rasa dia akan kalah lah. Okey, sampai kemarin ada satu berita daripada Malaysia Kini. Khairi Jamaluddin terpaksa berusaha bersungguh-sungguh, dan laporan daripada Malaysia Kini dengan tajuk harap undi penyokong PAS KJ bertakbir di Sungai Buloh. Susah juga KJ mau harap undi daripada PAS. Sebab kalau di sana ada Perikatan Nasional, kenapa mau undi Khairi Jamaluddin? Bagus undi Perikatan Nasional sebab diorang kan satu gabungan. Jadi untuk melihat mereka tiba-tiba mengundi Khairi Jamaluddin itu agak sukar lah, tapi tidak mustahil. Khairi Jamaluddin terpaksalah merayu-rayu undi. Khairi Jamaluddin yang sebelum ini mendakwa UMNO tidak memberinya pilihan selain daripada bertanding di kubu kuat di KR, iaitu di Sungai Buloh, kini berharap penyokong PAS dapat membantunya. Hayat politik Khairi Jamaluddin kini bergantung kepada undi Melayu di kerusi itu, dan PAS boleh menjadi faktor di pengundian nanti. Ini betul sekali. Betul ini perlu terjadi kepada Khairi Jamaluddin kalau mau dia hayat politiknya dapat diteruskan. Kalau tidak, saya fikir Khairi Jamaluddin akan menjadi satu sejarah yang sedih bagi UMNO. Seorang pemimpin yang sangat berkaliber, yang bagus, tapi akhirnya kena cantas di tengah jalan. Tuan-tuan dan puan, di bawah sistem first past the post, undi untuk PAS tidak semestinya akan diterjemahkan kepada kerusi. Namun parti itu boleh menjadi faktor penentu di beberapa kerusi panas. PAS bertanding di 8 daripada 22 kerusi parlimen di Selangor, dan salah satunya adalah Sungai Buloh. Pada PRU ke-14 yang lalu, calon PAS telah mendapat tempat kedua dengan meraih lebih daripada 16,000 undi, lebih sedikit berbanding daripada calon MIC yang mendapat 16,681 undi. PAS dapat 16,997. PAS dapat 16,997. Manakala MIC dapat 16,681. Jadi kalau pengundi PAS ini beralih dan mereka mahu melihat Khairi Jamaluddin menang di sana, memang satu ancaman besar lah untuk PKR. Tapi itu belum tentu terjadi dan sukar untuk terjadilah. Sebab PAS gabungan dia Perikatan Nasional, jadi mungkin dia akan sokong Perikatan Nasional. Jadi sekarang ini tuan-tuan dan puan, Khairi Jamaluddin kesianlah. Ketika ceramah pada malam Selasa yang lalu, Khairi Jamaluddin memang secara tidak bersembunyi lagi cuba untuk meraih sokongan daripada penyokong PAS dan menyifatkan parti itu sebagai BFF, iaitu best friend forever kepada parti itu. Okey,
So, apa pendapat kamu? Adakah Khairi Jamaluddin akan boleh selamat? Dia akan menang atau macam mana? Saya pun tidak faham lah. Sepatutnya yang heavyweight habislah pergi Sungai Buloh. Contohnya hantarlah si Tok Matasan ke, si Zahid Hamidi ke, Ahmad Maslan ke. Antaralah orang-orang heavyweight ini yang memang kuat, berpengaruh, ada pangkat tinggi di dalam UMNO untuk lawan di sana, baru ada peluang memenang. Kenapa hantar Khairi Jamaluddin pula di sana? Tapi itu kan Khairi Jamaluddin bukan dihantar. Rupa-rupanya Khairi Jamaluddin tidak ada pilihan lain, sebab dia tidak ada lagi tempat lain selain daripada Sungai Buloh. Oke, so kita doakanlah semoga semua berjalan dengan lancar. Dan tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Denyut nadi Suara Rakyat terus bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, belum tidak akan cepat selesai kes cerita isu besar mengenai Khairi Jamaluddin. Yang saya fikir Khairi Jamaluddin ini kesian lah. Saya terus terang, saya rasa kesian dengan Khairi Jamaluddin. Saya rasa kesian dengan Khairi Jamaluddin. Kerana apa? Kesianlah. Itu saja, kesianlah. Okey, akhirnya Khairi Jamaluddin tampil sekali lagi memberikan penjelasan terbaru yang bikin ramai orang pening kepala, terutamanya Zahid Hamidi, Tok Matasan. Daripada hmetro.com.my, PRU 15. Khairi Jamaluddin membuat pengakuan, saya ditinggalkan begitu saja. Katanya, wow, saya ditinggalkan begitu saja. Khairi Jamaluddin menyampaikan ucapan dalam perjumpaan sempena kempen #Kita Jelajah Sungai Buloh di sebuah restoran di Dewan Serbaguna, Kampung Batang Pagar pada hari ini. Kata Khairi Jamaluddin, saya yang kena usaha sendiri untuk dapatkan kerusi parlimen sebab sudah tiada kerusi lain yang available, masih kosong, kata Khairi Jamaluddin. Calon Barisan Nasional BN bagi Parlimen Sungai Buloh itu berkata, beliau mengambil inisiatif sendiri dengan menghubungi pengerusi BN Selangor, Tan Sri Noh Omar, berhubung pemilihan kerusi. Katanya, saya tidak mahu panjangkan polemik dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, berhubung isu ini kerana tidak elok bercakap melalui media. Tetapi hakikatnya adalah saya tiada pilihan lagi. Saya tidak ada lagi pilihan lain. Begini, membaca pun pening. Tetapi hakikatnya adalah saya tiada lagi pilihan sebab pucuk pimpinan parti pun tidak memberi apa-apa isyarat kepada saya untuk pergi ke mana-mana kawasan dan saya ditinggalkan begitu saja. Katanya lagi, saya tahu saya kena keluar dari kawasan Parlimen Rembau. Jadi pada waktu itu saya kena buat sesuatu untuk diri sendiri dengan ambil inisiatif berjumpa Tan Sri Noh Omar. Memandangkan bilangan kerusi available masih kosong, sudah tidak banyak, katanya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas kunjungan di SME Aerospace Sdn Bhd, Jalan Kuala Selangor U19 di sini hari ini. Khairi berkata tidak timbul isu beliau membelakangkan Presiden UMNO, memandangkan tiada isyarat daripada pucuk pimpinan diberikan kepadanya. Katanya beliau tidak dijemput untuk berbincang dan apabila tarikh penamaan calon semakin menghampiri, beliau perlu berbuat sesuatu. Tambahnya, hasil perbincangan saya dengan Tan Sri Noh, beliau mengusulkan saya datang ke Selangor dan berjumpa dengan Presiden MIC Tan Sri S.A. Vigneswaran untuk minta tukar memandangkan ini Sungai Buloh dulu kawasan MIC. Untuk kata saya minta kerusi Sungai Buloh dalam konteks itu, tetapi konteks itu ya, tapi saya yang kena usahakan sendiri
untuk mendapatkannya. Sudah tidak ada kerusi lain. Bagaimanapun saya tak mau bertelingkah dengan Presiden maupun pucuk pimpinan kerana saya datang sini Sungai Buloh untuk mewakili BN dan saya akan cuba memenangi kawasan ini, katanya. Okey, jadi panjang lagi tuan-tuan dan puan-puan, kamu boleh cari di hmetro.com.my. Kita jumpa lagi. Sila tinggalkan komen kamu. Kita jumpa lagi. Bye, selamat hari Jumaat, boy.